Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami akan membicarakan tentang topik cemburu. Dalam laporan Halimatus Sa'diyah yang bertajuk Cemburu, Agresif dan Perbuatannya, pengajian kes terhadap 3 pasangan suami isteri telah menjelaskan beberapa maksud cemburu. Di antara maksud cemburu yang dapat saya keluarkan ialah yang pertama, cemburu ialah kombinasi reaksi emosi yang mana di dalamnya terdapat rasa takut, marah dan juga kecemasan. Ini bermaksud cemburu adalah satu tindak balas emosi yang akan dialami oleh setiap orang apabila mereka ini berhadapan atau mengalami situasi ataupun satu kejadian yang mengakibatkan mereka merasai takut, marah dan juga kecemasan. Yang kedua, cemburu juga adalah satu ketakutan atau kecemasan, yakni ketakutan akan kehilangan posisi dan juga kasih sayang. Casey Kennedy merekodkan dalam penulisannya yang bertajuk What Causes Jealousy in the Workplace. Yang pertama, kenaikan pangkat. Bila mana seorang pekerja diberikan kenaikan pangkat oleh majikannya tetapi dia tidak mempunyai kelayakan untuk mendapatkan kenaikan pangkat tersebut. Jadi pekerja lain yang melihat situasi ini akan merasa cemburu kerana merasakan ini tidak adil. Yang kedua, kurang dikenali ataupun kurang mendapat tumpuan. Kebiasaan di tempat kerja, pekerja yang tidak mendapat perhatian daripada majikan akan merasa cemburu kepada pekerja yang lain yang mendapat lebih perhatian ataupun tumpuan daripada majikan. Contohnya apabila majikan memberikan pujian yang mana dia tidak mendapatkannya. Nombor 3, kegemaran. Dalam terma Melayu dikatakan pilih kasih. Kebiasaan di tempat kerja, majikan mempunyai pekerja yang digemari. Contohnya apabila majikan memberikan kerja ataupun projek kepada pekerja yang digemari, ini menyebabkan pekerja lain merasa tidak selesa dan berpandangan serong dan menimbulkan perasaan negatif seperti cemburu. Yang keempat, kurang kerjasama. Berlaku di tempat kerja dalam satu jabatan terdapat beberapa kumpulan pekerja di mana satu pekerja diberikan kelebihan yang istimewa daripada kumpulan pekerja yang lain. Contohnya, satu kumpulan pekerja dibenarkan untuk balik awal dan kumpulan pekerja yang lain tidak dibenarkan untuk pulang lebih awal. Seterusnya saya akan menjelaskan tentang kesan ataupun keburukan sifat cemburu. Terdapat 4 keburukan sifat cemburu ini. Antaranya ialah merosakkan amalan kebaikan atau ketaatan, melakukan larangan Allah atau mengingkari perintah Allah, mudah dikuasai oleh emosi marah dan bertindak secara tidak rasional, dan melakukan jenayah. Pertama sekali, merosakkan amalan kebaikan atau ketaatan. Perkara ini dikatakan demikian kerana seseorang yang mempunyai perasaan cemburu itu akan melakukan perkara-perkara yang jahat, dan ini telah mengakibatkan terhapusnya dan hilangnya segala sikap baik pada dirinya. Seterusnya, melakukan larangan Allah. Sebagai contohnya, mereka yang cemburu ini akan memburuk-burukkan, mengumpat dan memfitnah orang yang dicemburinya itu. Tambahan lagi, mudah dikuasai oleh emosi marah dan bertindak secara tidak rasional. Mereka yang telah dikuasai oleh cemburu ini akan mudah dikuasai oleh emosi marah, dan perkara ini juga akan mendorong diri mereka untuk melakukan sesuatu perkara tanpa berfikir panjang atau tanpa memikirkan kesannya. Dan akhir sekali, melakukan jenayah. Mereka yang dikuasai cemburu ini akan mendorong diri mereka untuk melakukan jenayah seperti membunuh untuk mencapai keinginannya atau untuk memuaskan hatinya itu. Sumber Al-Quran, terdapat 2 sumber daripada Al-Quran. Yang pertama, surah Al-Maidah ayat yang ke-27.
di mana ayat Al-Quran ini menceritakan tentang kisah Qabil dan Habil, anak kepada Nabi Adam. Qabil cemburu kepada Habil kerana korban yang dipersembahkan kepada Allah tidak diterima dan menyebabkan saudaranya Habil dapat berkahwin dengan seorang perempuan yang cantik bernama Iklimah. Situasi ini menyebabkan Qabil sangat cemburu dan menyebabkan dia melakukan perkara yang tidak rasional, iaitu membunuh saudaranya Habil. Yang kedua, sumber yang kedua daripada Al-Quran, surah Yusuf ayat 8 sehingga 10. Dalam surah ini menceritakan tentang Yusuf yang dicemburui oleh saudara-saudaranya yang lain kerana dia diberi kasih sayang yang lebih oleh bapa mereka. Sehingga kan saudara-saudara Nabi Yusuf berkelakuan tidak rasional dengan meninggalkan Nabi Yusuf di dalam telaga buta. Perkara cemburu yang menyebabkan pemikiran yang tidak rasional juga berlaku dalam terma kerjaya di masa sekarang. Contohnya apabila seorang pekerja di tempat kerja merasa cemburu kepada pekerja yang lain, menyebabkan pekerja yang cemburu tersebut melakukan perkara yang tidak dapat dia berfikir dengan baik, yang perkara yang tidak rasional. Contohnya mensabotaj pekerjaan pekerja yang lain. Seterusnya saya akan menjelaskan hadis tentang cemburu. Okay, berdasarkan kepada hadis tersebut, dapat difahami dengan jelas bahawa sifat cemburu ini adalah salah satu sifat yang sangat berbahaya, dan ia juga akan memberikan atau mendatangkan risiko kepada kita. Sebagai contohnya, apabila seseorang itu terlampau mengikut perasaan cemburunya, dan ia akan memberikan kesan negatif kepada dirinya, sama ada kepada kerjayanya atau perhubungannya dan sebagainya. Selain itu, dapat difahami juga bahawa sifat cemburu ini juga akan menghapus atau menghilangkan segala sifat kebajikan atau sifat kebaikan yang telah dilakukan. Sebagaimana sifat cemburu ini diibaratkan sebagai api yang akan menghapuskan segala kebajikan yang dilakukan oleh manusia dalam sekelip mata sahaja. Sebagai contohnya, sebelum ini kita adalah seorang pekerja yang sangat berdedikasi, sangat berdisiplin, sangat beretika. Akan tetapi apabila kita mengalami atau mengikut perasaan cemburu ini, dan ia telah menghilangkan segala sikap baik kita yang telah kita lakukan sebelum ini. Cara mengatasi cemburu. Nur Azlina menyatakan dalam artikelnya yang bertajuk 5 panduan atasi konflik rakan sekerja yang kuat cemburu, jangan jadi mangsanya. Di sini saya nyatakan 2. Yang pertama, menjadi rakan sepasukan yang baik. Contohnya, menggunakan perkataan kami berbanding perkataan saya apabila mengusulkan idea kepada majikan. Contoh yang lain, cuba mendapatkan bantuan daripada rakan sepasukan yang lain apabila mendapat projek yang penting. Selain itu, memuji rakan sepasukan sebanyak mana yang anda terima daripada majikan. Apabila contoh-contoh perbuatan tersebut dilakukan oleh anda, mereka pekerja yang lain tidak akan merasa cemburu kerana mereka merasakan mereka tidak dipinggirkan. Cara mengatasi yang kedua, mendapatkan bantuan. Apabila anda menghadapi situasi cemburu bersama pekerja yang lain, cuba untuk mendapatkan bantuan daripada ketua ataupun majikan kerana sesetengah situasi cemburu berlaku disebabkan oleh tindakan majikan sendiri. Contohnya apabila majikan melebihkan anda dalam melakukan projek-projek penting, dan ini menyebabkan pekerja yang lain merasa cemburu. Jadi cuba untuk berbincang dengan majikan tentang perkara tersebut. Tetapi perlu dipastikan perbualan anda bersama majikan tidak disalah anggap oleh pekerja yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kerjaya
apa-apa sekalipun memang perasaan cemburu daripada sama ada daripada kawan ataupun daripada pengurus ataupun sesiapa sahaja di sekeliling kita, memang saya kerap kalilah mengalami keadaan tersebut. Jadi benda tu tidaklah memberi kesan apa-apalah kepada saya. Saya tekad dengan diri saya sendiri, walau apa pun terjadi, saya akan teruskan kerjaya saya sehingga saya berjaya. Dari segi perasaan tu memanglah kita rasa macam rasa nak marah, rasa tercabar, dan kita rasa tidak sukalah kepada orang yang cemburu dengan kita. Walau bagaimanapun saya bersabar dan kita kata buat tidak tahu sajalah apa yang orang nak kata dekat kita. Yang penting kita teruskan perjuangan kita dalam kerjaya tersebut. Kita jangan ambil endah walau apa orang kata dekat kita. Saya bekerja ni sudah hampir 25 tahun. Pengalaman tu memang bermacam-macam lah. Dan saya mempunyai satu kelebihan mungkin yang menyebabkan saya ada orang yang dengki dengan saya sebab kelebihan-kelebihan yang ada pada diri saya. Walau bagaimanapun kita kira buat tidak tahu sajalah apa yang orang buat dekat kita, kita teruskan saja. Seperti yang saya katakan tadi, salah satu cara yang terbaik ialah kita buat tidak tahu saja. Walau apa sahaja kerjaya, sama ada kita sebagai seorang polis, sebagai seorang tentera, sebagai seorang guru ataupun businessman, memang orang dengki ni memang ada di mana-mana sahaja. Jadi kita teruskan berdoa dengan Allah Ta'ala supaya kita sentiasa bersabar, bersyukur dengan apa yang kita hadapi. Saya rasa itu sajalah yang terbaik bagi sesiapa sahaja yang mengalami keadaan sebagaimana yang saya alami. Kita menjadi lebih matang dalam kerjaya kita dan kita akan lebih bersabar, lebih berhati-hati, dan kita tahu bagaimana cara untuk kita mengatasi keadaan tersebut dengan cara yang lebih berkesan.